Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan teman-teman, sahabat-sahabat, Tuan Imam, Tuan Bilal. Yang saya muliakan teman-teman pimpinan kepada Masjid Al-Badar, Langgah Al-Ustaz Kedah. Yang dikasihi teman-teman lakum dinakum. Yang dikasihi teman-teman yang dapat menghadirkan diri dalam kuliah duha, yang para penonton, teman-teman yang disalurkan direct live daripada Masjid Al-Badar Langgah Al-Ustaz Kedah, insya-Allah ya. Jadi dalam masa sekitar setengah jam atau 40 minit saya telah tadi membacakan sepotong ayat Al-Quran. Antara ayat yang terakhir, ada para mufassirin mengatakan ayat yang terakhir yang telah diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Saudara, Al-Quran ini telah kusempurnakan agama kamu. Telah kusemurkan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu. Telah kuredhakan Islam menjadi agama dan pegangan kamu. Ada 3 perkara di situ, tuan-tuan dan puan. Pertama, tuan-tuan dan puan, ulasan dari penufassirin menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah memwahyukan antara wahyu yang terakhir melalui Jibril alaihissalam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menandakan, bila turun ayat ini menandakan wahyu akan berakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil selama-lamanya bertemu dengan Allah dan tidak lagi dapat hidup di dunia yang fana ini. Artinya Rasulullah akan wafat. Rasulullah akan wafat, saudara, masya-Allah. Wahyu tidak diturunkan lagi, maka Al-Quran 6.666 ayat untuk memudahkan menyebutnya. 6.666 ayat, 114 surah, 30 juzuk, maka sudah komplit, maka sudah sempurnalah. Sempurna dari segi wahyu, sempurna dari segi konten, dari segi isi kandungan, sempurna untuk kehidupan manusia di timur, di barat, sempurna untuk kehidupan manusia yang namanya remaja, sempurna untuk kehidupan manusia yang namanya dewasa, sempurna kepada manusia yang namanya manusia di hujung usia seperti saya, dan sempurna kepada mereka yang hidup yang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekarang dan saya memegang satu agama, memiliki satu agama yang sempurna. Tidak ada agama-agama lain dikatakan oleh ulama terbatal dengan adanya diturunkan Islam sebagai agama untuk alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan diutus Muhammad itu melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh penjuru alam. Tuan-tuan, Islam menjadi rahmat. Nabi membawa rahmat.
Islam dengan risalah yang namanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan Islam itu disebarkan roh Al-Quran, disebarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, disebarkan intisipati Al-Quran, disebarkan seluruh dibawa oleh tuan-tuan dan puan kepada saya dalam kehidupan, iaitu menjadi kehidupan yang bersendikan, berteraskan, berpaksikan kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Sonoknya kita tuan-tuan. Dia kalau yang sempurna di dalam gelas ini, air itu sampai to the brim. You pour the water here up to the brim. Di brim ini sampai kat sini. Bila air dah sampai kat sini tuan-tuan, artinya gelas ini tidak dapat menerima lagi. Sebab itu Islam ditambah pun tak boleh, dikurangi pun tak boleh. Islam yang begitu komplit, ditambah tidak boleh, dikurangi. Tambah semayang, katakan subuh 2 rakaat, nyanyikan 3 rakaat. No. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Nak dikatakan susunannya antara ibu dengan ayah, dahulukan ayah, kemudiankan ibu. No. Ibu dahulu, kemudian ayah. Sebab itu bila sahabat bertemu dengan Nabi, siapakah yang akan memberikan khidmat dan kasih sayang, wahai Rasulullah? Ibumu. Datang kali yang kedua, sahabat itu bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Selepas itu, ibumu. Datang kali yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Untuk aku memberikan khidmat yang terbaik kepada insan di permukaan bumi ini. Rasulullah menjawab, ibumu. Sampai kali yang keempat, barulah disebut ayahmu, bapamu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dalam hidup ni, kita kena jelas. Anak-anak kita kalau dalam kumpulan, ada ibu, ada ayah, ada adik, ada abang, ada kakak. Tuan-tuan, kalau perlu bersalam, masuk dalam rumah, kita main rumah mak, duduk rumah mak, datang, baru nak naik rumah, salam mak dulu, baru salam ayah. Cium mak dulu, baru cium ayah. Dakap mak dulu, baru dakap ayah. Kalau kita beri penganan, bawa penganan balik, serahkan penganan itu di tangan ibu dulu, kemudian baru tangan ayah. Suapkan ke mulut ibu dulu, baru ke mulut ayah. Begitulah susunannya. Untuk abang dan kakak, kakak dahulu, baru abang. Adik perempuan dahulu, baru adik laki-laki. Begitulah susunannya, tuan-tuan dan puan. Kalau kita ikut peraturan ini, tuan-tuan dan puan, seronok hidup ni, seronok. Sebab bersama dengan kita, selengkapnya hingga tidak boleh ditambah lagi, pasal dah lengkap. Kalau dikurangi, dia sudah tidak lengkap. Siapa tuan-tuan? The theory of completeness tu, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Itulah Islam. Tambah-tambah tuan-tuan, itu bid'ah. Itu bid'ah. Jadi kita tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah kita harus dalam kepala kita rasa yakin, aku diberi Allah agama, kan? Sembahyang aku lengkap, puasa aku lengkap, haji aku lengkap, amal ma'ruf nahi mungkar aku lengkap, dakwah aku lengkap. Sebab Islam, tuan-tuan, dengan Al-Quran sebagai dia punya sumber utama. Al-Quran is the main source of jurisdiction, of jurisprudence. Main source-nya ialah Al-Quran. Kemudian penerangan kepada Al-Quran ialah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai seorang Islam yang tinggal di kawasan Langgak ni, tuan-tuan dan puan, Al-Quran kena baca. Apa tuntutan Al-Quran kepada kita? Sebab Al-Quran ini lengkap. Al-Quran ini menjadi source kepada jurisprudence, source kepada legalistik tentang hal komponen dalam Islam ini ialah Al-Quran. The mother of all books ialah Al-Quran. Iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan, ada tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan ada tanggungjawab pada Al-Quran. Ada tanggungjawab pada Al-Quran. Ulama menggariskan 5 tanggungjawab kita kepada Al-Quran. 5 tanggungjawab, tuan-tuan dan puan. Dan saya sebut Al-Quran ini dalam konteks inilah sumber kepada Islam. Inilah sumber ilmu kepada Islam. Inilah sumber amal kepada Islam. Inilah sumber undang-undang kepada Islam. Inilah sumber peraturan kepada Islam. Inilah sumber, tuan-tuan dan puan, untuk hidup di dunia dan mati di akhirat. Sumbernya untuk kita selesa di kedua-dua dunia.
Dunia dan akhirat ini sumbernya adalah Al-Quran. Sebab itu ada 5 tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Pertama, tuan-tuan dan puan, ialah tanggungjawab mempelajari Al-Quran. Wajib fardu ain tuan-tuan belajar Al-Quran. Tak mau malu-malu. Teman-teman saya, tuan-tuan, ramailah teman-teman saya dah hidup dah lama ni, tuan-tuan dan puan. Teman-teman yang tak boleh baca Al-Quran kata, lalu mana cucu aku hafaz Quran, aku tak boleh baca Quran, aku malu. Kalau hang nak baju aku belajar Quran, dapatkan aku di satu tempat, aku nak keluar daripada kampung ini, hari-hari tak apalah, aku pandu kereta, aku pi, aku nak dapatkan ilmu. Dan ustaz itu yang tidak dikenali oleh orang kampung aku. Tuan-tuan, nak elakkan daripada malu, tuan-tuan, malu. Tak boleh. Macam mana kita Al-Quran, kita malu. Kita baca novel, kita tak malu. Al-Quran, kita malu. Kita baca buku-buku, tuan-tuan, longgokkan daripada buku-buku di rumah kita. Berbagai-bagai cerita, kita tidak malu. Hatta kadang-kadang, tuan-tuan, buku-buku yang mengisahkan cerita-cerita yang tak ada kaitan dengan kehidupan kita pun, yang ada unsur-unsur yang tidak diizinkan oleh agama pun, kita baca, kita simpan, tanpa ada sedikit pun rasa malu pada diri kita. Tetapi bab Al-Quran, nak belajar Al-Quran kita malu. Nak membaca Al-Quran kita malu. Nak belajar tajwid malu. Nak jumpa ustaz malu. Nak jumpa ustazah malu. Dan kita mati dalam keadaan malu begitulah. Menjadikan kita terus buta Al-Quran. Mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya ingat sempena dengan tahun 2021 ni, tuan-tuan. Sempena dengan tahun 2021, hari ini 2 hari bulan, tuan-tuan dan puan. Kita kena kikis satu sifat ini. Untuk agama, tak ada malu-malu. Untuk agama, kita buat satu admission bahawa kita memang jahil dalam bidang ini, dan aku tidak boleh hidup dalam penuh kejahilan dan terus kejahilan. Aku mesti membaiki diri aku. Salah satu caranya untuk aku menyisihkan kejahilan ialah dengan menambah ilmu. Sebab itu beberapa caption daripada hadis-hadis tentang ilmu. Macam mana, tuan-tuan, sanjungan Allah Subhanahu Wa tentang ilmu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat melalui Al-Quran, melalui hadis Imam Muhammad sangat-sangat menyanjung tentang ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan dunia kamu, kunci kejayaan adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu, kunci kepada kejayaan akhirat adalah ilmu. Kalau dua-duanya sekali, dunia dan akhirat, kuncinya adalah ilmu. Jadi teman-teman di Langgar ni, teman-teman ahli jemaah Masjid Al-Badar ini, para penonton yang mati sekalian, kita seronok bertemu dengan teman-teman di Langgar ni, di Masjid Al-Badar Al-Ustaz ni, tuan-tuan, mengenai sedikit penghayatan Islam dalam konteks 2021 yang hari ini masuk hari yang kedua dalam 2021, 2 Januari tahun 2021 ini. Balik tadi, tuntutan Al-Quran, tanggungjawab kita ada 5. 1, wajib belajar Al-Quran. Tajwid ni fardu ain, tuan-tuan. Belajar tajwid fardu ain. Belajar sebut yang betul makhraj fardu ain. Belajar tentang ilmu fasahah fardu ain. Dan kita kena belajar. Tak boleh. Tak boleh tak ada Al-Quran. Tak boleh kepala tak ada Al-Quran. Tak boleh hati tak ada Al-Quran. Tak boleh alirah darah daging kita tidak ada Al-Quran. Tak boleh. Macam mana, tuan-tuan? Satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, dia kata, kalau mendapati, wahai sahabat, rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, engkau ambil kayu, bakar rumah itu, biar dengan penghuni-penghuninya dibakar oleh kayu api itu, kerana membacakan Al-Quran dalam rumah mereka. Salah satu dikatakan lagi, tuan-tuan dan puan, hendakkah kamu menjadikan kubur-kubur bagi rumah kamu? Kubur. Tuan-tuan, hendakkah kamu menjadikan rumah kamu seperti kubur? Maka menjadikan rumah seperti kubur ialah dalam mana rumah itu ilmu agama tidak dikembangkan, Al-Quran tidak dibacakan, ilmu tidak disebarkan. Suami tidak berilmu, isteri tidak berilmu, anak tidak berilmu. Mungkin mereka belajar, ada master's degree, ada PhD dan sebagainya dalam berbagai bidang,
Tetapi tuan-tuan, mereka fakir dalam bidang agama, miskin dalam bidang agama. Dalam kefakiran dan kemiskinan itulah nyawa mereka akan dicabut oleh malaikat maut. Mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan jahil seperti itu, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan, susah. Macam mana dalam kejahilan kita nak bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti? Macam mana dalam kejahilan kita nak sama-sama minum air telaga Kausar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti? Macam mana kita nak bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti? Kalau kita tidak membaca, kalau tidak menghayati Al-Quran, wahyu yang diturunkan selama 23 tahun, tuan-tuan, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang persoalannya. Nombor 2, tuan-tuan, setelah kita belajar, kita kena, tuan-tuan, memahami Al-Quran. Baca, tamam. Yang kedua, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Tadi saya sebut di Masjid Sultanah Bahiyah tadi, kuliah subuh tadi, tuan-tuan. Saya sebut Ustazah Muzayyid. Nanti saya cerita, tuan, yang selalu mengikuti program saya. Dia menyebut, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kamu membaca sekurang-kurangnya selembar semuka surat Al-Quran. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kamu membaca satu ain. Satu ain biasanya dalam 6-7 ayat, Ustaz. Satu ain. Jangan kamu biarkan satu hari berlalu tanpa kamu membaca satu ain daripada Al-Quran. Jangan kamu biarkan A'udzu birabbin nas. Sadaqallahul azim. Takkan tak boleh. Tapi saya yakin anak kita tak buat. Anak perempuan kita tak buat. Anak laki-laki kita tak buat. Dan saya yakin juga ada di antara kita, diri kita sendiri tak buat. Ada sahabat-sahabat saya, tuan-tuan, bila buka Quran tak boleh baca. Apa dia kata dekat saya, tuan? Umur dia 63 tahun, tuan. Umur Nabi ni 63 tahun. Apa dia kata? Doktor, sebenarnya saya dekat 40 tahun tak pernah buka Al-Quran. 40 tahun, Ustaz. 40 tahun tak pernah buka Al-Quran. Macam mana? Buku lain dibuka, buku tentang belajar golf dibuka, buku belajar tenis dibuka, buku masak dibuka, buku resepi dibuka, buku menu-menu masakan dibuka. Buku tanaman-taman dibuka, buku gardening dibuka, buku interior decoration dia buka, buku management dia buka, buku business management dia buka. Tapi buku Allah dia tak buka. Inilah saudara yang ramai, tuan-tuan, minta maaf, tuan-tuan, minta maaf. Ramai sahabat-sahabat saya. Ada masters, ada PhD, setengahnya gaji 67,000, tuan-tuan. 67,000. 67,000, Ustaz, buka Quran tak boleh baca. Macam mana nak menghadap Allah? Are you telling Allah, I am too busy, Allah? I could not find time to read Al-Quran, to learn Al-Quran. Adakah kita nak beritahu Allah begitu? Adakah kita nak beritahu Allah, tuan-tuan? Kita dah cukup dah. Satu hari 24 jam. Dah cukup sangat dah. Tak boleh dilebihkan 1 saat, tak boleh dikurangkan 1 hari, 24 jam. Lebih daripada cukup. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Muhammad, umat Muhammad ni 60 tahun, 70 tahun. Hadis tu kata apa, tuan-tuan? Siapa-siapa yang sudah mencapai umur 60 tahun, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh lagi terbuka pintu syurga buat dia. Dia tidak ada jawapan di hadapan Allah. Kenapa dia tidak boleh masuk syurga? Sebab Allah dah bagi hidup 60 tahun. Sudah cukup untuk fardu ain. Sudah cukup untuk fardu kifayah. Sudah cukup untuk akidah. Sudah cukup untuk ilmu syariat. Sudah cukup untuk ilmu akhlak. Sudah cukup ilmu tasawuf. Tetapi mereka tak datang masjid, mereka tak datang surau, mereka tak duduk majlis ilmu, mereka tidak berimam, mereka tidak berjamaah. Di rumah pun mereka tak salat, anak mereka tak salat, isteri mereka tak salat.
Saudara, yang saya cerita ni tuan-tuan bukan cerita kosong ni. 40-50 tahun dah saya berdakwah ni. Saya bersyarah ni 40 tahun atau lebih 40 tahun. Sejak umur saya 23 tahun tuan-tuan keluar universiti tu, saya dah pergi dah ke kampung-kampung bersyarah dan sebagainya. Jadi saya nampak ni masalah-masalah besar ni. Masalah Al-Quran tadi tuan-tuan, belajar Al-Quran, tidak juga belajar Al-Quran. Berapa orang belajar Quran? Tuan-tuan, ada 2 kelas dalam mana-mana masjid, Ustaz. Ada 2 kelas dalam mana-mana masjid, yang kelas ini tidak dapat berjalan lama, tidak dapat bertahan lama. 3 bulan, habislah. 3 bulan, orang yang nak belajar pun tak ada, orang yang mengajar pun tak ada. Apa kelasnya? Yang pertama, kelas bahasa Arab. Bukan main mula-mula tuan-tuan, yang dah mendaftar 50 orang. Masuk bulan pertama, bulan yang kedua. Masuk bulan praktikal, buka tuan-tuan, nak tengok nahwu, nak tengok saraf. Tuan-tuan, mula. Akhirnya tinggal ustaz dengan 2 orang lagi. 2 orang tu, seorang Bilal, seorang penolong Bilal. Itu saja. Satu lagi ialah kelas tajwid. Kelas tajwid ni, bila sampai kepada peringkat seorang-seorang kena baca. Pak Man, cuba baca Pak Man. Fatihah saja. Pak Man pun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz nak boleh sebut ha ni 3 tahun pun tak tentu lagi boleh. Betul Ustaz? Ha. Alham. Bukan alham, bukan ha ni. Bukan. Ha. Bukan alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Kebanyakan kadang-kadang imam pun baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak betul. Minta maaf lah, tak betul. Saudara, Middin tak betul. Middin. Iyaka tak betul. Iyaka. Tuan-tuan, saya bukan, tapi saya nak menyebutkannya. Tak betul. Fatihah ni rukun. Fatihah ni syarat sah. Tak betul satu huruf, tak berguru untuk membetulkan huruf yang tak betul dibaca itu, sembahyang tak sah tuan-tuan, sembahyang tak sah. Allah, sembahyang tak sah. Rukuk tunggang-tunggik, tapi tak ada catatan sah salatnya. Jangan malu. Saya yakin ustaz tadi yang memperkenalkan saya yakin dia boleh menyemak tasmih bacaan Fatihah kita, tahsin Fatihah. Jangan malu-malu tuan-tuan, pergi 5 minit Ustaz, 5 minit. Tak dengar saya baca. Kalau tidak, isteri kita tuan-tuan, saya dah kahwin 47 tahun tuan-tuan, 47 tahun dah saya kahwin. Anak saya yang sulung pun dah 46 Saya kahwin 47 tahun. Tuan-tuan, kalau saya tak pernah dengar bacaan Fatihah isteri saya, sebab isteri saya sembahyang sirri. Dia sembahyang tak kuat. Saya sembahyang kuat. Isteri sembahyang tak kuat. Wanita sembahyang tak kuat. Sembahyang cara sir. Jadi lagu mana kita nak tahu dia baca betul tak betul? Kalau suami tidak tasmih, lillahi ta'ala, saya tasmih isteri saya. Daripada awal-awal. Hari pertama perkahwinan, itu yang saya tasmih dulu. Baca Fatihah. Kalau tidak, macam mana tuan-tuan? How do you know whether our life reciting correctly, reciting Fatihah correctly? Mana kita tahu? Suami itu bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa isteri kamu yang Salmah Saad, kamu kahwin dengan dia 47 tahun, kamu tak semak bacaannya hingga dia sembahyang sampai dia mati, bacaan sembahyang tidak betul? Kamu bertanggungjawab sebagai suami. Kita nak jawab apa tuan-tuan? Kita nak jawab apa? Jadi inilah para penonton ya. Saya sebut para penonton pasal live ni, dan teman-teman saya di Masjid Badar Al-Badar ini, tuan-tuan, insya-Allah. Nombor 3.
Belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga, fahami Al-Quran. Kena faham, tuan-tuan. Tidak-tidaknya faham, kita faham, tidaklah macam ustaz faham. Ustaz ni specialist. Ustaz ni specialist, dia faham sampai level 2, level 3, level 4, level 5. Itu ustaz. These are the things that expected of a ustaz. Saya bukan ustaz, cukup dengan level yang pertama, level yang kedua. Pahaman itu. Paling tidaknya kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setidak-tidaknya you tahu apa message an-nas. Setidak-tidak. Maybe not word for word, maybe not apa line for line, maybe for not sentence for sentence, tetapi the general message apa yang nak disampaikan dalam An-Nas. Allah, tuan-tuan. Peringkat awal ni tuan-tuan bukalah daripada amma yatasaalun sampailah kepada qul a'udzu birabbin nas. Tengoklah tuan-tuan. Nak bahasa Melayu ada, nak bahasa Indonesia ada, nak bahasa Melayu moden ada, nak bahasa Melayu Zakbar pun ada, nak bahasa Melayu Indonesia moden pun ada, nak bahasa Melayu Indonesia yang agak lama sikit, Profesor Hamka, ada tafsir Azhar namanya Profesor Hamka. Bacalah tuan-tuan. Kena baca. Yang pencen-pencen, kita yang pencen ni, saya pencen, tuan-tuan pencen, banyak masa tuan-tuan. Banyak masa. Baca. Malaikat maut nak sampai jumpa kita dah ni. Baca. Belajar. Pergi jumpa ustaz. Tak butuh sikal. Bluetooth. Tak butuh. Cari mana ustaz. Ustaz, saya nak ambil masa ustaz 10 minit. Ustaz dengar saya baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Dan saya nak tutup nanti dengan baca Fatihah. Ustaz semak ustaz. Saudara. Sebab Nabi kata sebelum kita tidur malam, selain daripada membaca ayat kursi, eloklah baca 3 qul. Selain baca ayat kursi dan baca 3 qul, eloklah berselawat. Setelah selawat itu, eloklah ditiup tangan, sapu daripada atas sampai bawah. 3 kali buat. Tapi kalau kita tak boleh baca 3 qul dengan betulnya, dengan cara yang betul baca 3 qul, macam mana? Kalau qul tak betul, qul huwallahu ahad, tak betul. Tak betul. Qulnya tak betul. Hu pun tak betul. Ahad, ha-nya pun tak betul. Dal tu qalqalahnya pun tak dengar pun tak betul. Macam mana tuan-tuan? Jadi inilah yang saya haraplah. Okey. Belajar Al-Quran wajib. Ya? Baca Al-Quran wajib. Fahami Al-Quran pun wajib. Yang keempat tuan-tuan, setelah kita faham, kita hayati Al-Quran. Faham di kepala. Faham di kepala. Kalau di sini tuan-tuan apa namanya? Di hati. Hayati, hayati, hayati. Kepala boleh hilang. Hati dia susah nak hilang. Kita sayang dengan mak kita tuan-tuan. Sayang bukan di kepala. Sayang mak, sayang hati. Mak saya sayang saya bukan di kepala. Tapi mak saya sayang saya di hati. Peniaga sayang saya kerana saya beli barang dia, itu di kepala, tidak turun ke hati. Mak saya sayang saya lebih pada hati, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya demam, saya sakit masa kecil-kecil, saya ingat mak saya doa, wahai Allah, kau demamkan aku, wahai Allah. Jangan kau demamkan anak aku yang namanya Hasan ini. Begitu mak saya, tuan-tuan dan puan. Hati, hati dia hati. Jadi, tuan-tuan, tadi balik-balik. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, hayati Al-Quran. Yang ketiga tuan-tuan tahu apa ni, apa pahami tadi. Minta maaf, balik baca balik. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran. Yang keempat, hayati Al-Quran. Yang kelima tuan-tuan dan puan, sebarkan Al-Quran. Sebarkan, sebarkan, sebarkan. Sebarkan. Ayah saya tuan-tuan, ayah saya imam, guru agama. Ayah saya guru Quran. Mak saya guru Quran. Ayah saya ni jumpa siapa saja, dia akan bawa balik rumah. Orang dikenal tak dikenal, dia akan pelawa balik rumah. Sampai rumah tuan-tuan, minum.
dia akan test orang tu, tuan-tuan. Tak kisahlah siapa pun. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Kalau budak-budak yang datang, tuan-tuan, habis baca Fatihah, 20 sen, 30 sen, 40 sen. Habis baca Fatihah, 20 sen, 30 sen. Ayah saya itulah kegemaran dia. Bawa balik orang rumah, bagi minum, bagi sarapan, bagi duit, baca Fatihah. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, ini suasana yang macam ni. Kita adakah, tuan-tuan? Kita secara ayah, secara ibu sendiri ajak anak kita tadi 5 perkara. Ajak cari ilmu Al-Quran, ajak baca Al-Quran, ajak fahami Al-Quran, bajak hayati Al-Quran, dan yang kelima, tuan-tuan, ajak sebarkan Al-Quran. Jadi inilah, tuan-tuan dan puan. Tadi balik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami di Madinah. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu, telah kuredakan Islam ini menjadi agama pegangan kamu. Tuan-tuan, saya tadi mengatakan insya-Allah, Allah telah completekan agama kita. Seronok, tuan-tuan, seronok. Orang yang dapat Islam ni, Masya Allah. Tuan-tuan tengok teman-teman saya yang dulunya bukan Islam. Dia dapat Islam, tuan-tuan, dia punya seronok. Ada satu kawan saya, dia chef, international chef. Nanti tuan-tuan, insya-Allah nanti saya akan bersiaran dengan dia, dan kita ada program namanya dakwah true food, dakwah true food, dakwah melalui makanan. Dia chef. Dia ni pakar masak, tukang masak peringkat antarabangsa, pernah bekerja di England, pernah kerja di Macau, pernah kerja di Hong Kong, pernah kerja di China, pernah kerja di Singapura sebagai tukang masak. Masuk Islam, 7 tahun masuk Islam, tuan-tuan. Masya Allah, komitmen dia. Malu saya ni dah 73 tahun Islam. Malu dengan dia, tuan-tuan. 7 tahun. Quran dah boleh baca, hadis dah boleh baca. Tahajudnya tak tinggal, tuan-tuan. Tahajud tak tinggal. 7 tahun. Modern. Dan orangnya modern, tuan-tuan. Tapi fikir agamanya melebihi modern kehidupannya. Kita yang lahir Islam ni, besar Islam, dewasa Islam, tua Islam. Tuan-tuan, Fatihah pun tak betul lagi baca, tuan-tuan. Dan ramai masa saya belajar di luar negara, tuan-tuan. Saya ingat lagi masa saya belajar cuti-cuti, kita ada perhimpunan musim sejuk, ada perhimpunan musim panas, ada satu perhimpunan yang kita buat tentang ijtimak besar, kita buat di Chicago. Saya dulu belajar di Wisconsin, nama tempatnya Chicago. Pergi, tuan-tuan, 3 hari 3 malam. Tuan-tuan, pukul 4 pagi waktu sana, pukul 4 pagi, tuan-tuan, orang kulit hitam, orang kulit putih, orang mereka yang baru masuk Islam, brother, wake up, brother, tahajud, brother, time for tahajud. Allah, tuan-tuan, baru masuk Islam 2-3 tahun, gerak kita untuk tahajud. Allah. Tuan-tuan pernah gerakkan isteri untuk tahajud? Tuan-tuan pernah gerakkan suami untuk tahajud? Satu hadis menyebutkan, tuan-tuan dan puan, bangun seorang suami, menggerakkan isteri, sukar untuk bangun, diambilnya air, ini hadis, dipercikkan ke muka istrinya. Bangun seorang isteri, tuan-tuan, bangun bertahajud, mengejutkan suami sukar untuk bangun, diambilkan air, dipercikkan ke muka suaminya air untuk sama-sama bangun, bertahajud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di makam dini hari. Disitulah tempat di mana doa-doa kita sangat-sangat termakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, balik tadi, agama yang lengkap. Masya Allah. Dan Allah pilih kita, tuan-tuan. Allah pilih kita. Daripada bilion-bilion penduduk dunia ini, daripada Nabi Adam sampai sekarang, mungkin trilionnya, Allah pilih Hasan Ali untuk diberikan Al-Quran. Allah pilih Hasan Ali untuk menjadi Muslim. Allah pilih Hasan Ali untuk rukuk dan sujud, cara Nabi Muhammad rukuk dan sujud. Allah pilih Hasan Ali untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, untuk mengiringi makam Nabi Muhammad SAW. Allah pilih Hasan Ali sejak Nabi Ibrahim AS.
Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasakan pilihan Allah itu. Bukan pilihan Nabi Muhammad, bukan. Bukan pilihan makhluk. Pilihan Khaliq. Allah pilih kita. Saya datang sini ni, Allah pilih kita, tuan-tuan. Saya punya PA ni, Cikgu Nan ni, dia merancang. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Cikgu Nan mengusahakan. Pergi Pendang, tanya orang Pendang. Pergi Sungai Petani, tanya orang Sungai Petani. Pergi Pelak Alustaq. Saya datang lagi nanti, tuan-tuan, hujung bulan ini 30-31. Okay. 30-31 dan 1. 30-31 dan 1. Tak jauh nanti, tuan-tuan, di Masjid Sultanah Bahiyah. 31 hari bulan, kuliah duha yang kedua. 31 hari bulan, kuliah duha yang kedua. Pukul, dia kata 10.30 mula. 10.30 sampailah pukul 12. Tajuknya, tuan-tuan, buku yang saya tulis. Nanti tuan-tuan boleh tengok buku di luar sana. Apa tajuknya? Hari 31 hari bulan di Masjid Sultanah Bahiyah. Kuliah duha yang kedua, 10.30. Tajuknya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Suami-suami kena hadir, isteri-isteri kena hadir, anak teruna kena hadir, anak dara kena hadir. Saya nak yakinkan seluruh wanita ini, mereka memang boleh menjadi ahli syurga. Bukan takat jadi ahli syurga, mereka boleh jadi bidadari ahli syurga. Bukan bidadari syurga, isteri kita semua, tuan-tuan, boleh jadi ketua bidadari syurga. Jadi sebab itu buku yang saya tulis tu, tuan-tuan, buku yang terbaru. Umur buku tu baru 7 bulan saya tulis tu. Saya dah tulis 43 buah buku. Minta maaf pada penonton, tuan-tuan. Bukanlah saya nak, tetapi saya nak sebutkan bahawa inilah perjuangan kita, tuan-tuan. Inilah perjuangan kita sebagai Muslim. Boleh tulis, tulis. Boleh bercakap, bercakap. Boleh bawa kereta, bawa kereta. Boleh jamu, boleh jamu. Boleh layan, tolong layan. Boleh basuhkan pakaian, basuhkan pakaian. Boleh cuci masjid, cucilah masjid. Boleh mop masjid, moplah masjid. Boleh berkium masjid, berkiumlah masjid. Mesti ada. Mesti ada satu tugas, satu tanggungjawab yang ada kaitan langsung dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menolong agama Allah. Nescaya Allah tegakkan kedudukan kamu dan Allah akan seterusnya akan membantu kamu. Nah, kita apa buat, tuan-tuan pencen? Inilah yang kita nak buat. Pi rumah ke rumah, rumah ke rumah, ajak satu pasukan, minta mereka datang masjid. Cik Man datang masjid, Pak Cik Man. Esok kita ada program, Cik Man. Esok kita ramai-ramai 31 hari bulan, kita nak pergi Masjid Sultanah Bahiyah. Isteri-isteri kena pergi, suami-suami kena pergi. Kena ikut satu program, 2 jam punya, 1 jam setengah punya program. Nama program ini Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Marilah kita pergi sama. Kalau tak ada kereta, saya akan bawa kereta. Kalau tak ada tempat, saya akan tentukan ada tempat. Ini tujuan kita hidup. Tapi kalau kita tak buka mulut, pada isteri pun tak buka mulut. Pada anak, saya dah sebut ni, tuan-tuan tak sambung di rumah. Saya dah sebut ada program 31 hari bulan, duha yang kedua 10.30 sampai pukul 12 di Masjid Sultanah Bahiyah. Saya sebut di masjid ini. Tuan-tuan balik tak sebut pada isteri pun, tak sebut pada anak pun, tak sebut pada menantu pun. Inilah, tuan-tuan, kita tanyalah pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Balik tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Dan telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu. Berapa banyak nikmat, tuan-tuan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, yang pastinya kamu tak mungkin dapat hitung nikmat Allah. Aduh, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat hidung, nikmat tangan boleh bergerak, nikmat kaki boleh berjalan. Nikmat, tuan-tuan, nikmat beristeri, nikmat ada anak, nikmat ada keluarga. Allah, tuan-tuan. Yang tak ada, kalau yang tak ada, tuan-tuan, kita mesti adakan. Hari ini juga kita adakan. Apa dia? Nikmat ke masjid. Nikmat duduk dalam majlis ilmu. Nikmat, tuan-tuan dan puan.
Dia kadang-kadang minta maaf, saya nak sikit nak komen sikit tuan-tuan ni. Di mana-mana saya pergi, kecuali masjid-masjid yang sudah ditarbiah betul-betul ya. Kadang-kadang masjid tu besar tuan-tuan ya. Ruang sembahyangnya besar ya. Orang duduk di dinding belakang sayup. Seorang dinding sana, seorang tiang sana, seorang tiang sana, seorang dinding sana. Minta maaf tuan-tuan, itu bukan cara duduk majlis ilmu. Cara duduk majlis ilmu tuan-tuan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling hampir dengan pemberi ilmu, dan mereka duduk tuan-tuan antara mereka rapat-rapat. Sekarang ni SOP tak boleh lah. Rapat-rapat sehingga dikatakan, tabligh selalu sebut. Ini dikatakan kalau ada daun jatuh, daun itu tidak menyentuh bumi. Sebab bumi sudah di-cover oleh lutut-lutut, oleh kaki-kaki sahabat. Kaki bertemu kaki, kaki bertemu kaki, kaki bertemu kaki. Barulah masuk roh ilmu. Tapi kalau seorang duduk di tiang sana, seorang duduk di dinding sana, seorang duduk di tiang sana, ada pula yang di luar tuan-tuan, pasal rokok pula di luar lagi. Oh, tak ada lah. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Bukan itu cara dia. Depan. Besok tuan-tuan ada satu hadis. Hadis ni panjang, saya pendekkan hadis ni. Nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti, ada 3 keadaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan yang pertama tuan-tuan dan puan ialah kita bertemu dengan Allah. Allah tak mau jumpa kita. Kenapa? Dalam hidup ini dia tahu Masjid Al-Badar ada majlis ilmu, dia tak mai. Minggu ni dia tak mai, bulan lepas dia tak mai, tahun lepas dia tak mai, dia tak pernah. Dia tak mau membesarkan Allah, dia tak mau tampil berhadapan dengan Allah, maka Allah pun tidak berhajat untuk meraihkan dia di alam akhirat nanti tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, Allah pandang mereka nanti, kita di akhirat nanti kita diberikan orang Islam macam saudara macam saya ni, diberikan satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Apa ni? Melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama kita boleh bincang lain tuan-tuan dan puan ni. Ulama boleh bincang melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ketika itu orang yang kedua ni, kumpulan yang kedua ni, Allah tengok dia tapi antara tengok dengan tak tengok, antara pandang dengan tak pandang. Sebab mereka juga hadir dalam majlis ilmu, tapi badan ada dalam majlis ilmu, tetapi pikiran tidak ada dalam majlis ilmu. Badan ada dalam majlis ilmu, hati tidak ada dalam majlis ilmu. Badan ada dalam majlis ilmu, tapi niat tidak ada dalam majlis ilmu. Allah tuan-tuan. Sama ada dia mengantuk, sama ada dia main telefon. Kadang-kadang saya tuan-tuan, kemarin saya bagi khutbah. Saya bagi khutbah di Masjid Tengku Salahuddin. Di mana Tengku Salahuddin Layang-layang. Putrajaya. Sungai Petani. Ya. Tapi di Kedah ni saya tak nampak sangat. Tapi di tempat-tempat lain saya pergi khutbah. Tuan-tuan, orang main telefon tuan-tuan. Orang main telefon. Padahal tuan-tuan, kalau saya ada kawan senang mentegur kawan-kawan, diam. Saya kata diam. Saya sebut perkataan diam tadi. Orang perempuan tak pergi Jumaat mungkin tak pernah dengar hadis ini. Saya kata perkataan diam saja. Perkataan diam, satu perkataan itu disebut keluar dari mulut saya, sudah membatalkan fadilat Jumaat saya tuan-tuan. Apalagi main telefon, apalagi main WhatsApp, apalagi main Facebook, apalagi main Instagram. Tengah-tengah ni. Tuan, zaman Nabi Muhammad SAW ni cerita ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tuan, zaman Nabi bagi khutbah. Tuan, depa ni tak adalah kapet lagu kita ni. Dia kata dia ada tikar lagu kita ni, tak ada. Semua duduk atas pasir. Lepas tu ada pebbles. Pebble ni batu-batu kecil. Waktu Nabi bagi khutbah, ada sahabat-sahabat pegang batu kecil tuan. Pegang batu kecil. Bukan buat apa, pegang batu kecil. Sambil mendengar khutbah, pegang batu kecil. Laporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kamu telah melaraukan fadilat Jumaat kamu sebab kamu bermain dengan batu-batu itu. Sebab itu tuan-tuan, ada ulama yang mengatakan kita jangan pegang tasbih pun. Jangan bilang subhanallah waktu khutbah dibaca. Bagi concentration, full concentration
kepada khatib yang sedang membaca khutbah itu. Itu tuan-tuan, jadi maknanya ialah baik tadi. Balik tuan-tuan dan puan, saya menyebutkan tadi ialah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Of all the nikmat, semua nikmat-nikmat, nikmat oksigen, nikmat karbon dioksida, nikmat buah-buahan, nikmat tanaman, nikmat ternakan. Tadi saya sebut tuan-tuan, nikmat dengan isteri, nikmat makan, nikmat berbagai-bagai. Allah. Tuan-tuan saya nak saja sebutlah. Semalam di Masjid Tengku Salahuddin. Tuan-tuan disajikan kita ayam kampung kari tuan-tuan Saya rasalah dalam dunia ni, saya rasa kari itu jatuh nombor 2. Yang terbaik dalam dunia ni nombor 2. Sebab nombor 1 kari mak saya buat tuan-tuan. Punya sedap Ustaz. Ayam kampung Ustaz. Dia punya satu-satu peha panjang ni Ustaz. Ayam kampung. Ayam bandak panjang ni. Oh sedap betul. Memang sedap. Pagi tadi pun tuan-tuan di Sultanah Bahaya, nasi goreng dia dengan sup ekor kot. Sup apa? Ekor ke? Sup tulang. Aduh, dia punya apa tu, dia punya rempah ratus sup tu tak ada di Kuala Lumpur tuan-tuan, tak ada. Yang ada di Langgak aja. Balik tadi. Tuan-tuan nikmat-nikmat. Tapi nikmat begitu banyak nikmat. Ada 2 nikmat. Selalu pensyarah-pensyarah akan sebut tuan-tuan dan puan. Apa dia? Nikmat Islam dan nikmat iman. Allah. Nikmat Islam dan nikmat iman. Kalau tuan-tuan merasakan Islam itu burdening, burdening, membebankan. Jauh lagi lah tuan-tuan, jauh lagi lah. Islam itu nikmat. Menyebut nama Allah nikmat. Sembahyang nikmat. Sebab itu Nabi sembahyang tuan-tuan, Nabi. Tuan-tuan baca hadis Nabi sembahyang berdiri begitu lama, rukuk begitu lama, sujud begitu lama, hingga kaki baginda bengkak-bengkak tuan-tuan. Hingga kaki baginda bengkak. Aliran darah itu tuan-tuan agaknya sedikit being affected kerana berdiri begitu lama, kerana rukuk begitu lama, kerana sujud begitu lama. Itu salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melaporkan kepada para sahabat bila ditanyakan, sahabat tanya, "Ya Aisyah, bagaimana sembahyang malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahajud Nabi macam mana?" Aisyah mengatakan, "Aku antara yang paling hampir dengan Nabi. Nabi salat malam dengan keadaan yang kelam. Kelam tuan-tuan, kelam. Dalam keadaan kelam itu aku lihat Nabi dalam sujudnya begitu lama. Sujud. Sebab itu tuan-tuan dan puan antara kita dengan Allah, yang paling rapat antara kita dengan Allah, waktu bila tuan-tuan? Waktu sujud. Lamakan sujud, terutama dalam sembahyang-sembahyang sunat. Lamakan sikit sujud. Rasulullah sujud lama. Dan Sayyidina Aisyah mengatakan bila Nabi bangun daripada sujud, daripada kelipan-kelipan tempat sujudnya, aku dapati tempat sujudnya banjir dengan air mata baginda. Nabi nangis tuan-tuan, Nabi nangis. Apa yang Nabi sebut? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kasihnya Nabi kepada kita. Kasihnya Nabi kepada isteri kita. Kasihnya Nabi kepada suami kita. Kasihnya Nabi kepada anak-anak kita. Kasihnya Nabi kepada anggota masyarakat dan umatnya. Sayang betul Nabi kepada umat. Sangat sayang. Dan Allah pun sangat sayang. Allah sangat sayang dengan kita. Allah sangat sayang dengan kita. Sebab itu, yang tak salat pun makan. Yang tak salat pun minum. Yang tak salat pun pergi supermarket. Yang tak salat pun pergi bawa isteri, pergi berjalan melancong ke Langkawi. Yang tak salat. Yang salat pun diberikan yang sama. Yang minta diberi, yang tak minta pun diberi. Kasihnya Allah. Satu hadis tuan-tuan dan puan dalam satu peperangan, seorang ibu mencari anak. Hadis ini panjang tuan-tuan.
Cari anak, pusing keliling, cari anak, pusing keliling aja. Entah dalam keadaan peperangan begitu tuan-tuan. Ada hiruk pekok peperangan itu, hilang anak dia daripada pegangan dia, hilang. Cari. Jumpalah anak ni. Gomoy lah anak ni, dia cium lah, dia peluk lah, dia timang lah. Nabi bagi tahu para sahabat, Nun di sana nampak ibu tu, betapa sayangnya dia kepada anak-anaknya. Ditimangnya, diciumnya, diangkatnya. Tuan-tuan diletak di bahunya, diletak di pinggangnya, diletak di ketiaknya. Tuan-tuan tengok, kau tengok wahai sahabat. Tetapi itu sayang seorang mak kepada seorang anak. Namun Allah lebih menyayangi kita, lebih daripada ibu itu menyayangi anaknya. Allah sayang saya tuan-tuan. Allah sayang tuan-tuan. Allah sayang kita semua. Kita saja yang tak berapa sayang Allah. Sebab kita tak datang rumah Allah. Kita saja yang tak sayang Allah. Sebab kita tak raih ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Allah. Kita saja yang tak sayang Allah. Sebab kita tak muliakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kita saja yang tidak salam Allah. Sebab kita tidak berzikir, tidak berselawat, menyebut nama Nabi, kasih Allah. Kita saja yang tak sayang Allah. Bila panggil hayya ala salah, kita membelakangkan badan kita. Dan hayya ala salah, hayya ala falah. Jadi inilah tuan-tuan. Jadi saya haraplah insya-Allah balik tadi tentang nikmat. Nikmat kemuncak kepada nikmat ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka aku meredhakan Islam menjadi agama kamu. Aku meredhakan Islam menjadi pegangan kamu. Aku meredhakan Islam menjadi, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, menjadi pasport untuk kamu untuk bertemu dengan Allah dan kemudiannya memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Islam. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, insya-Allah ya. Saya rasa dah cukuplah. Banyak itu. Hanya saya nak tambah sikit dalam masa 5 minit. Sebelum tu, saya nak bagi conclusion apa yang saya sebut tadi. Pertama tuan-tuan tajuk pagi ini menyentuh persoalan mengenai Islam, nikmat, merupakan satu nikmat tertinggi. Islam nikmat teragung. Islam nikmat paling agung. Sepatutnya hari ini kita nak cerita meremehkan dosa, tapi saya nak cerita dosa-dosa ni saya tak seronok. Saya nak cerita yang positif, yang positif pagi ini. Sebab itu tajuk pagi ini Islam, tuan-tuan, agama yang agung. Itu Islam. Dan saya tadi nombor 2 telah menyebutkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu, telah kuredhakan Islam menjadi pegangan kamu. Nombor 3, saya telah mengulas sikit tadi apa makna bahawa Allah telah melengkapkan Islam ini. Saya juga telah memberi maksud apa makna nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga telah menyentuh tadi apa maksud Allah meredhakan Islam itu menjadi pegangan kita. Nombor 4, saya dah menyebut tadi tuan-tuan, antara nikmat-nikmat, saya pergi kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak ada lawan yang paling tinggi, ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Tuan-tuan, tatanglah nikmat Islam, tatanglah nikmat iman. Sayangilah Islam untuk kita melonjakkan iman. Gunakanlah Islam untuk kita memantapkan iman. Hidupkanlah Islam untuk kita membarakan iman. Tuan-tuan, saya haraplah. Kemudian saya juga menyebut tadi yang kelima, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam hal itu saya menyebutkan tentang tanggungjawab kita. Dan saya telah menyebutkan tadi oleh kerana Al-Quran ini tuan-tuan telah menyebut mengenai ayat yang saya baca tadi. Al-Quran menjadi pegangan kita, Al-Quran menjadi kitab yang utama,
Al-Quran yang menjadi sumber utama dalam kehidupan dari segi amal, dari segi ibadah, dari segi ilmu, dari segi penghayatan ilmu, dari segi dunia, dari segi akhirat, seluruhnya. Tidak ada satu benda yang tertinggal dalam Al-Quran. Dan Allah menentukan Al-Quran itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tuan-tuan ya, saya telah menyebutkan tadi ada 5 tuntutan Al-Quran. Wajib belajar Al-Quran, wajib baca Al-Quran, wajib fahami Al-Quran, wajib hayati Al-Quran. Dan kelima, wajib menyebarkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang keenam, tuan-tuan dan puan, saya juga telah menyebutkan tadi, insya-Allah supaya kita lah, tuan-tuan, kita lah ahli jamaah di Masjid Al-Badar Langgak ini, tuan-tuan dan puan. Marilah kita robah. 2021 ni tadi, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Segan, orang sana bahasa segan ni, Kuala Lumpur lain, segan kat sana, tuan-tuan dan puan. Jangan malu-malu, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita tataplah ustaz-ustaz, tataplah imam-imam, tataplah bilal-bilal untuk kita belajar. Paling tidaknya basic-basic fardu ain. Bawa ke rumah tuan-tuan, kumpulkan 4-5 rumah untuk panggil ustaz. Supaya ilmu tu bersarang di rumah kita. Supaya ilmu tu dapat dirasai oleh isteri dan ahli-ahli rumah kita. Selain daripada kita mendapatkan ilmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan yang ketujuh, tuan-tuan dan puan, saya juga menyebutkan tadi, insya-Allah dalam kita meneruskan kehidupan ini, alhamdulillah kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Tuan-tuan dan saya dipilih menjadi insan muslim. Dan dipilih saya menjadi dan insan muttaqin dan insan muhsinin. Inilah kedudukan manusia, martabat kita, tuan-tuan. Martabat kita daripada sekarang, penduduk dunia sekarang 7.75 bilion. 7.75 bilion penduduk dunia, tuan-tuan. Dari segi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling atas di kemuncak ialah orang Islam. Kemuncak kepada orang Islam yang paling atas orang yang beriman. Kemuncak yang paling atas orang yang bertakwa. Kemuncak yang paling atas lagi, tuan-tuan, orang yang muhsinin namanya. Orang yang diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita naik puncak-puncak itu. Daripada muslim menjadi mukmin, mukmin menjadi muttaqin, muttaqin menjadi muhsinin. Inilah, tuan-tuan, insya-Allah. Dan semuanya, tuan-tuan, gelanggangnya ialah agama Allah. Gelanggangnya ialah Al-Quran. Gelanggangnya ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelanggangnya ialah jihad. Nanti satu hari bila-bila datang ni, tuan-tuan, saya nak cerita dakwah dan jihad, tuan-tuan. Dakwah dan jihad. Saya nak cerita sikit dakwah dan jihad, tuan-tuan. Bukan hari inilah. Bila-bila lah ada masa terluang, ustaz, kita main pula, kita cerita pula, insya-Allah lah. Kalau orang sini perkenan sudi, kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Apapun, tuan-tuan, daripada ni kita punya PA, Cikgu Nan ni boleh hubungi Cikgu Nan terus, insya-Allah. Okey. Lah ni saya nak cerita sikit. Tuan-tuan, saya ni mewakili Yayasan Sabha. 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 Yayasan Sabha. Kita ni, tuan-tuan, selain daripada bantu orang miskin, bantu pelajar nak pergi luar negara, pelajar luar negara tu yang scholarship dah ditiadakan, hidup melarat, kita cuba bantulah. Nak pergi overseas, nak pergi Mesir, nak pergi mana-mana, tuan-tuan, tak ada tiket kapal terbang, kita bantu. Itu yayasan. Tapi yang besar, yayasan projek yang besar, tuan-tuan dan puan, kita nak membangunkan satu kompleks. Nama kompleks itu ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks ini, tuan-tuan dan puan, lengkap. Dalam kompleks ini ada masjid. Masjidnya boleh menampung, pasalnya lebih besar daripada masjid ni kot. Antara 700 ke 1000 orang. Dalam kompleks tu ada masjid. Masjid ini adalah satu-satunya masjid nanti, tuan-tuan, yang akan berfungsi hari-hari dibuka 4.30 pagi. Masjid ini akan dibuka 4.30 pagi. Untuk menampung orang yang datang kompleks itu setiap masa 365 hari. 1 tahun 365 hari kompleks Anjung Husnul Khatimah dibuka. Hari raya dibuka, hari Ramadan dibuka, raya haji dibuka, raya apa pun dibuka, cuti apa pun dibuka, 365 hari. Tuan-tuan dan puan, kompleks ini yang masjidnya, bilik ceramahnya, bilik syarahannya, bilik makannya, bilik tidurnya, sebab dia ada modul 3 hari
2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dia ada gimnasium. Laki-laki punya gimnasium lain, perempuan punya gimnasium lain. Dia ada bilik rehatnya, dia ada bilik tetamunya. Bilik ada bilik tuan-tuan dan puan bersama dengan keluarga, bilik persaurangan, berbagai-bagai tuan-tuan. Allah, ini akan dibangunkan kalau semuanya tuan-tuan menepati syarat-syaratnya, sama ada bulan 4 atau bulan 6 ini mulalah dibangunkan. Mulalah cerocok yang pertamanya dibangunkan, dan bangunan yang pertama daripada rangkaian bangunan itu ialah masjidnya tuan-tuan dibangunkan. Saya kata masjid ini bila siap nanti tuan-tuan akan beroperasi 4:30 pagi. Semuanya 250 orang tu wajib untuk bangun pukul 4:30 pagi. Tuan-tuan pergi ke masjid. Dalam kawasan itu ada masjid. Masjid itu part of the whole complex ya. Masjid itu tuan-tuan pukul 4:30 pagi, apa nak buat? 250 orang. Tahajud. Solat taubat. Solat hajat. Solat witir. Yang kelima aktivitinya menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tahajud. Solat taubat. Solat hajat. Solat witir. Yang kelima menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari setiap pagi. Okey. Kompleks ini menyediakan dua jenis program besar. Satu program tuan-tuan untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Semua tuan-tuan ni adalah qualified untuk menyertainya. Sama ada suami isteri, sama ada isteri saja, suami saja, atau dua-dua suami isteri mai. Daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Johor, daripada Kota Kinabalu, daripada Kuching, daripada Brunei Darussalam, daripada Singapura, daripada selatan Thailand, daripada Indonesia, datang. 250 orang. Okey tuan-tuan dan puan ni, saya dah menyebutkan tadi bahawa apa ilmu yang nak diberi dalam komponen yang pertama, ilmunya ialah untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Nama ilmunya pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Okey, pendidikan ini ada 5 modul. Tiap-tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Habis modul yang pertama, mereka balik rumah masing-masing. Hak Kedah balik Kedah, hak Langgak balik Langgak, hak Serang Petani balik Serang Petani. Bila mereka lapang, mai pula modul yang kedua. Habis balik, mai pula modul yang ketiga. Sampai modul yang kelima tuan-tuan dan puan. 3 hari 2 malam. Tempat yang disediakan dengan penginapan, dengan makanannya. Kita cuba untuk mencapai status 3-star hotel tuan-tuan. 3-star hotel. Tak perlu bayar. Hanya lah. Nanti tuan-tuan dalam kompleks itu, pintu-pintu, depan pintu-pintu tu keluar saja ada tong-tong besar. Tong-tong besar. Tetap satu modul 3 hari 2 malam, satu hari makan 4 kali, dalam bentuk tuan-tuan statusnya 3-star hotel. Tuan-tuan bikinlah, tuan-tuan fikir sajalah. Kalau tuan-tuan fikir makan 4 kali satu hari, 3 hari duduk dalam suasana 3-star hotel, kalau tuan-tuan fikir nilainya RM1, masukkanlah RM1. Itu tak ada, kita tak tentukan. Kalau tuan-tuan biasa kata bayar RM300, satu hari RM100 dengan hotel, dengan makan, dengan penginapan dan sebagainya, masukkanlah RM100. Tuan-tuan, yang berbeza dengan hotel, ada pendidikan tuan-tuan. Pendidikannya pendidikan untuk mati dalam husnul khatimah. Pendidikan Al-Quran ada, pendidikan amalan hadis ada, pendidikan tafsir ada, pendidikan fardu ain ada, pendidikan fardu kifayah ada, pendidikan kekeluargaan ada, pendidikan suami isteri ada, pendidikan mendekatkan diri kepada Allah pun ada. Allah tuan-tuan. Jadi ya insya-Allah ini satu-satunya. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, anjung husnul khatimah ni dalam dunia ni ada satu saja, inilah dia. Tak ada di Amerika, tidak ada di England, tidak ada di dunia Arab, tidak ada. Tidak ada di Jepun. Yang ada di Malaysia, yang ada di Kuala Lumpur. Kita akan bangunkan di sekitar Kuala Lumpur insya-Allah. Nanti tuan-tuan puan sudah ada permintaan. Kuala Terengganu minta satu nak ditubuhkan. Tuan-tuan Kota Kinabalu nak satu, Kuching nak satu. Nanti tuan-tuan akan ada 13 atau 14. Tiap-tiap ilmu negeri ini ada kompleks-kompleks nama Anjung Husnul Khatimah. Untuk yang kita nak bangunkan ini tuan-tuan, harganya 12 juta ringgit. 12 juta ringgit. Mana kita nak dapat dia punya dana? Ada tujuh cara dapat dana. Pertama wakaf, kedua zakat, ketiga infak, keempat sedekah, kelima fidyah, keenam amal jariah,
ketujuh fi sabilillah. This is not for profit making, this is non-profit making. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bangun modern, sifatnya profesional, sifatnya up to date, sifatnya tuan-tuan sesuai dengan cara beri ilmunya pun tuan-tuan akan tengok dia punya bilik-bilik kelasnya yang terlalu moden lah tuan-tuan. Kita cuba moden supaya orang-orang Islam dapat menikmati kecantikan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Moto kita tuan-tuan, kita punya moto, logo kita tuan-tuan untuk kompleks Husnul Khatimah ni, dia punya logo dia, moto dia mudah saja. Akhirat dijunjung, dunia dikelek. Tuan-tuan, moto kita akhirat dijunjung, dunia dikelek. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Okey, modul yang kedua ataupun program yang kedua untuk anak-anak. Anak-anak daripada umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, untuk mereka mengkhidmati mak dan ayah, menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Mereka gembira mengkhidmati mak ayah. Mereka rasa seronok mengkhidmati mak ayah. Mak ayah yang sihat, seronok dikhidmati. Mak ayah yang sakit, seronok dikhidmati. Mak ayah yang sakit buasir, tuan, buasir. Yang sakit berbau tu, tuan, busuk tu. Mereka dengan senyum mengkhidmati, membasuhkan, tuan, najis ayah dan ibu-ibu mereka. Macam mana nak cari anak-anak ini? Inilah kita nak latih tempatnya, tuan-tuan. Anak ini akan mengikuti 4 modul. 4 modul. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Modul yang pertama, khidmati ayah bonda dengan penuh kasih sayang. Tajuk dia, khidmati ayah bonda dengan penuh kasih sayang. Anak kita pegang kasih sayang. Anak kita, tuan-tuan, picit bahu kita dengan penuh kasih sayang. Anak kita dakap kita dengan penuh kasih sayang. Anak kita bisik telinga kita dengan penuh kasih sayang. Tak nak jadi. Nombor 2. Modul yang kedua, 3 hari 2 malam, ialah, tuan-tuan, mengkhidmati ibu bapa yang sedang sakit. Saya tak mahu anak kita berdecik. Allah, tak nak. Dia terhibur mengkhidmati mak bapa. Terhibur melayan mak bapa. Terhibur, tuan-tuan, melihat muka mak bapa yang sudah pucat lesi kerana sakit berbulan-bulan itu. Ni, tuan-tuan. Yang ketiga, modul yang ketiga ialah, tuan-tuan, mengkhidmati ibu bapa yang sedang nazak. Dia ada caranya, tuan, dia ada ilmunya. Mengkhidmati ustaz ibu bapa yang sedang nazak, ibu bapa yang sedang berada dalam suasana sakratul maut. Cuba tuan-tuan tanya anak tuan-tuan yang umur 32 tahun tu, Din, kau tahu tak, kalau ayah nak mati kau nak buat apa? Adik kau nak buat apa? Kau nak baca apa? Kau nak buka Quran, nak baca apa? Kau nak baca doa apa? Ayah nak pi ni. Lagi 15 minit ayah nak pi. Anak kita tak tahu, tuan-tuan. Dan ambil sembahyang jenazah. Tanya anak kita yang umur 32 tahun tadi, Din, selepas takbir yang pertama, baca apa, Din, sembahyang jenazah? Selepas takbir yang kedua, baca apa, Din? Selepas takbir yang ketiga, baca apa, Din? Selepas takbir yang keempat, baca apa, Din? Saya yakin 0/100 yang boleh jawab. Sebab mereka tak pernah buat pun. Tuan-tuan, saya yakin kat sini ada sembahyang jenazah kadang-kadang kan, hari Jumaat. Ustaz buat pengumuman. Tuan-tuan, insya-Allah selepas habis saja sembahyang Jumaat, nanti insya-Allah ada jenazah dekat sini, seorang wanita berumur 82 tahun yang baru meninggal malam tadi, dan kita akan sembahyangkan jenazah. Tuan-tuan, yang tinggal nanti orang tua-tua aja, yang lain balik semua dah. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Kita nak cari jenazah, nak tumpang sembahyang jenazah. Ada jenazah depan kita, di kampung kita, kawasan kita, karya kita. Lepas keluar, pengumuman dibuat, minta sama-sama sembahyang jenazah. Tuan-tuan, 70% akan keluar meninggalkan masjid. Inilah yang berlaku. Jadi sebab itu, tuan-tuan, okey, akhirnya modul yang keempat. Modul yang keempat ialah mengurus jenazah ibu dan ayah. Saya dah bagi tahu anak saya, tuan-tuan. Anak saya, salah seorang daripadanya anak saya tadi ni. Saya dah bagi tahu anak saya 8 orang anak. Ayah mati, mak mati, orang lain jangan pegang jenazah ayah. Masjid hanya coach bagi tahu apa nak buat, bagi apa nak buat. Tapi tangan yang nak buat ni tangan anak-anak ayah. Tangan anak mama, tangan anak ayah. Apa yang kamu orang mesti buat? Memandikan kamu, mengkafankan kamu, mengimamkan salat jenazah kamu.
membawa ke kubur kamu, meletakkan ke liang lahat kamu, mengkampuskan kamu, mentalkinkan kamu, mendoakan kamu. Lepas itu tuan-tuan, apa saya kata? Datang daripada modul yang keempat yang akhir, mengurus harta duit tinggalan mak bapak supaya tidak ada satu sen pun dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Ya, ini anak kita kena tahu tuan-tuan. Kena tahulah hutang-hutang mak bapak, hutang baru, hutang lama. Pernah tanya pusing keliling kalau ada hutang. Seduit hutang pun tuan-tuan akan dituntut di akhirat nanti tuan-tuan. Inilah yang, dan anak kita kena layan sahabat-sahabat mak bapak dia, kena layan. Lebih baik daripada mak bapak melayan sahabat-sahabatnya, kita kena layan. Walaupun ayah dan ibu sudah tidak lagi di dunia ini. Inilah tuan-tuan yang anak kita kena ikut. Inilah programnya. Tadi untuk mak bapak, satu lagi program anak. Gabung dua-dua, semuanya berlaku dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, kompleks ini besar 12 juta. Lah ni dalam masa 2 tahun ni kami dah pungut 3.6 juta tuan-tuan. 3.6 juta. Bila cukup 4 juta nanti, expert-expert bagi tahu kami boleh mulakan pembinaan. Kalau kurang daripada itu takut nanti terbengkalai. Jadi kita kena daripada 12 juta 4 juta. 4 juta. Kita kurang lagi sekitar dalam 300,000 lagi untuk kita mulakan program ini dalam bulan 4 atau bulan 6 yang akan datang ni, untuk naikkan tuan-tuan bangunan itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh datang. Siap aja nanti. Orang Langgak boleh datang tuan-tuan. Datanglah. Bawa anak, bawa isteri, bawa suami. Dengan tempat kediaman yang sangat selesa tuan-tuan. 3-star hotel. 3-star hotel. Orang yang miskin, kita ada badan penapis nanti. Yang miskin, free of charge. FOC tuan-tuan. Miskin, free FOC. Jadi saya punya yayasan akan cubalah mendapatkan bantuan daripada mana-mana pihak untuk kita membayarkan kehadiran orang-orang miskin yang tidak dapat membayar sikit iuran yang dikenakan untuk mengikuti program tersebut. Nombor dua di luar sana tuan-tuan, ada buku saya. 3 buku saya. Buku yang pertama, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ini khusus untuk anak-anak. Tuan-tuan buka tuan-tuan, ada satu bab mengurus ibu bapa yang sehat, yang sakit, yang mati. Paling tidaknya ada 2 chapter, paling tidaknya dekat-dekat 50 muka surat tuan-tuan. Semuanya dekat-dekat 200 muka surat lebih tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok ada dekat situ. Jadi kalau ada nak mengurus ayah, nak mengurus mak sampai kepada kematian, buka saja buku ini. Tuan-tuan berikan caranya 1, 2, 3. Cara nak bagi tahu polis 1, 2, 3. Cara nak mendapatkan surat mati 1, 2, 3. Macam mana nak urus jenazah untuk memandikannya 1, 2, 3. Semuanya dalam bentuk manual tuan-tuan dan puan. Something like a cookbook approach, pendekatan cookbook yang kita buat. Okey, buku yang kedua, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku ini tuan-tuan, saya minta semuanya baca buku ini. Sebab buku ini akan mendetailkan seorang Muslim macam tuan-tuan, macam saya ni, pagi-pagi pukul berapa nak bangun. Selepas bangun apa nak buat. Pagi daripada pukul 8 tu pukul 7 sampai pukul 9 apa nak buat. Daripada pukul 10 sampai pukul 12 apa nak buat. Daripada pukul 12 sampai pukul 3 apa nak buat. Daripada pukul 3 sampai pukul 5 apa nak buat. Pukul 5 sampai pukul 9 malam apa nak buat. Pukul 9 sampai pukul 10.30 apa nak buat. Apa Quran nak dibaca, apa hadis nak dibaca, apa zikir nak dibaca, apa doa nak dibaca. Semuanya ada tuan-tuan. Diberikan detail satu persatu tuan-tuan. Yang memudahkan kita. Ikut program tu dah macam manual. Tuan-tuan akan lihat apa yang nak. Semata-mata kita hendak menyediakan diri kita. Apa dia? Supaya mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan jadi buku-buku tu ada di luar sana. Dia ada 3 buku tu 3 serangkai. RM65 3 serangkai. Kita post. Buku ni tidak ada di Alustar, tidak ada di Kota Baru, tidak ada di Johor Baru. Terus kepada yayasan. Tuan-tuan kita post semuanya dengan post. Ataupun kita bawa di sini, tuan-tuan boleh dapatkan di sini. Kalau tidak pun kita postkan tuan-tuan insya-Allah. Dan saya nak bagi tahu, kutipan daripada jualan buku ini setelah ditolak tuan-tuan kos penerbitan dan percetakan, semuanya kami masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Inilah di antara sumbangan sikit saya dan yayasan untuk menghidupkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanahnya pun kita beli tuan-tuan puan Tanahnya berharga lebih kurang 2.5 juta tanah dia. Nilai tanah. Itu pun kita beli tuan-tuan
tuan-tuan, keluarga saya beli dan kita wakafkan untuk mendirikan Anjung Husnul Khatimah ini. Jadi itulah sumbangan-sumbangan kita sikit. Minta maaf saya sebutkan ini tuan-tuan dan puan, tapi inilah insya-Allah yang kita akan lakukan. Kita harap dapat sambutan daripada tuan-tuan. Yang boleh bagi satu batu bata, bagi nilai satu batu bata. Yang boleh bagi satu atap gentin, nilai satu atap gentin. Yang boleh bagi satu kipas, bolehlah nilaikan satu kipas. Tapi apapun, biar ada dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berperanan, kita mempunyai tanggungjawab, kita mempunyai tuan-tuan saham dalam membina program, projek, pusat yang menyelamatkan umat Muhammad untuk semuanya mati menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tekankan, satu-satunya di dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, ada kurikulumnya, ada silibusnya, ada kompleksnya, ada tenaga pengajarnya, ada tempat makannya, ada tempat penginapannya, ada tempat syarahannya, ada tempat ilmunya, ada masjidnya, ada tempat beramalnya. Inilah kompleks Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Jam sekarang pukul 10.42. Rasanya kita sudah 1 jam lebih dah, tuan-tuan dan puan. Saya minta maaf lah. Asalnya kita ingat dalam 1 jam atau 45 minit. Tapi asal kita nak meraih di antara kita, tuan-tuan. Kita tutup dengan kita baca doa sebagai dua untuk menjadikan majlis ini kenangan buat kita, dicatat oleh malaikat dan menjadi asbab terbukanya pintu syurga buat kita nanti, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah majma'in. Allahumma inna na'udzubika minal judil bala wa darakasy syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana innana sami'na munajat yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mudahkan kedatangan kami ke tempat ini. Engkau datangkan kami bertemu dengan sahabat-sahabat kami ini. Kami datang bertemu kerana Engkau, kerana kami kasihkan Engkau, kerana kami kasihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah kedatangan kami, terimalah pertemuan kami nanti, wahai Allah, dan perpisahan kami sebentar lagi, tuan-tuan. Ya Allah, kerana kami sayangkan Engkau, sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berhimpun kerana kami sayang kepada Engkau, wahai Allah. Kami berpisah sebentar nanti pun didorong oleh kerana kami sayang kepada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan majlis ilmu ini Engkau bukakanlah hati-hati kami, wahai Allah. Engkau bukakanlah hati-hati kami, wahai Allah. Engkau bukakanlah ingatan dan pemikiran kami. Engkau bukakanlah lubuk hati kami seluas-luasnya, wahai Allah, untuk kami menerima Islam, untuk kami menerima iman, untuk menjadi insan yang bertakwa, dan untuk menjadi insan yang diberikan ihsan kepada kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan rahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kesejahteraan dan kebahagiaan, wahai Allah. Bersama isteri tercinta dan suami tersayang, bersama anak laki-laki kami yang kami sayang, anak perempuan yang kami cinta, wahai Allah. Berkatikanlah keluarga kami, wahai Allah. Sayangilah keluarga kami dan kasihilah keluarga kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk anak-anak kami di kawasan Langgak ini, anak-anak kami di kawasan-kawasan kediaman kami ini, wahai Allah, bukakanlah hati anak-anak muda ini, wahai Allah. Bukakanlah hati anak-anak muda ini, wahai Allah, supaya mereka cintakan Engkau, wahai Allah. Mereka cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cintakan Islam, wahai Allah. Mereka cintakan iman. Mereka cintakan menjadi manusia berstatus takwa dan ihsan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, itulah anak kami, itulah zuriat kami, itulah mereka yang berada di perut kami 9 bulan 10 hari di perut istri kami, wahai Allah. Kami tumpahkan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka.
untuk mereka menyayangi kami, untuk mereka mengkhidmati kami, wahai Allah. Ya Allah, anak-anak yang derhaka ini, Engkau kikislah kedurhakaan mereka, wahai Allah. Anak-anak yang derhaka kepada Engkau, wahai Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka. Anak-anak yang tidak mempedulikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau tariklah mereka untuk mereka menjunjung ajaran Nabi Muhammad. Anak-anak yang derhaka kepada ibu dan ayah, wahai Allah, kami ampunkan anak-anak ini, kami maafkan anak-anak ini, wahai Allah. Tapi jangan teruslah mereka menderhaka kepada kami. Takut mereka nanti tergelincir menjadi ahli neraka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami mohon yang terbaik. Berilah yang terbaik, berilah kekuatan kepada kami. Berilah kesihatan kepada kami. Kami nak menjadi sebagai pengunjung-pengunjung masjid. Kami nak jadi sebagai perindu-perindu kepada masjid. Kami nak menjadi penyayang-penyayang kepada masjid. Kami nak melupakan kasih sayang kami di rumah Engkau ini, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.